Semula. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Tuan Mazlan Abbas, yang saya kasihi sahabat-sahabat seperjuangan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ahmad Harun bin Abu Bakar, selaku moderator kita untuk hari ini. Selamat perkenalan Tuan Mazlan. Perkenalkan, kami daripada kumpulan 4 subjek gelagat usahawan Universiti Malaysia Kelantan. Kami berbesar hati untuk berbual bersama Tuan Mazlan dalam menjayakan projek kami. Kami harap Tuan Mazlan sudi berkongsi kisah hidup dan perjalanan Tuan Mazlan sepanjang singkat peluang ini. Kalau tidak keberatan, bolehkah Tuan Mazlan berkongsikan nama penuh Tuan, umur, bangsa? Bagaimana Tuan Mazlan bermula menyertai peluang dan apakah punca Tuan berminat untuk menjadi salah seorang bila beliau? Silakan. Tapi ini kita akan memberikan jawapan yang agak-agak pembukaan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Mazlan Abbas, umur 55 tahun. Dah tua dah. Dan yang ketiga tadi apa? Bagaimana saya bermula buat bisnes Tonwau? Bagaimana memulakan? Saya bermula buat bisnes Tonwau ni pada tahun 2010. Okey, pada bulan Julai. Kenapa saya buat ni? Saya nak menceburi bidang bisnes lah, perniagaan. Dulu saya ni banyak bekerja kilang. Okey. Saya pernah bekerja di Pulau Pinang, pernah bekerja di Johor, pernah bekerja di California, Amerika, dekat Silicon Valley. Okey. Lepas tu balik ke Malaysia, saya pernah menjadi pengarah salah satu agensi di Malaysia. Okay. Dan apabila umur saya ni dah cecah 40 lebih, saya mula minat ke arah bidang perniagaan. Okay. Dulu saya buat macam-macam juga bisnes. Okay. Saya pernah import barang-barang daripada negeri China. Okey, negeri China, alright. Import barang-barang mainan, macam-macam lah. Saya import banyak. Okey. Tapinya saya dapat satu kesedaran, bisnes yang paling bagus saya dapati waktu tu adalah bisnes telekomunikasi. Berdasarkan maklumat, saya buat kajian sedikit. Waktu tu tahun 2010 waktu tu. Sebelum daripada tu lagi lah. Maksud macam 2009, 2008. Saya dapati ada satu maklumat yang sangat menarik. Waktu tu kalau saya tanya orang yang paling kaya dalam dunia, kebanyakan orang akan kata Bill Gates. Okay. Bill Gates adalah orang paling kaya. Sebab dia dengan Microsoft. Okay. Tetapi apabila kita cek dekat Forbes, kita cek dekat the richest man in the world, dia punya senarai, saya sangat terkejut sebab waktu tu orang yang paling kaya dalam dunia, okay, bukan Bill Gates. Dan nama dia pun waktu tu tak ramai orang tahu.
Okey, kalau saya tanya kebanyakan orang tak ramai orang kenal. Tapi dalam senarai orang terkaya di dunia, nama dia. Nama dia adalah Carlos Slim Helú. He is a Mexican guy. Okay. Dia buat perniagaan di Mexico sahaja. Dan apabila saya study sikit tentang latar belakang perniagaan dia, saya dapati perniagaan dia adalah di dalam bidang telekomunikasi. Dan dia berniaga hanya di Mexico. Bayangkanlah orang yang hanya berniaga di Mexico dapat menjadi orang terkaya di dunia berbanding dengan orang yang bermarketkan satu dunia. Bill Gates dia jual software satu dunia. Kita pun pakai Windows, kita pakai Microsoft, okey. Kebanyakan apa ni, laptop, komputer, kebanyakan semua pakai Windows. Windows dimiliki oleh Microsoft. Satu dunia pakai, market dia satu dunia, tak menang dengan orang yang bermarketkan hanya di Mexico. Cuba kamu fikir. Orang yang duduk tempat kecil, tapi dia dapat untung besar berbanding dengan orang yang berniaga di kawasan yang lebih besar, lebih luas, tapi dia tak boleh lawan dengan orang yang berniaga dekat tempat kecil tadi tu. Secara pemikiran, secara singkatnya kita akan fikir tentulah orang yang berniaga tempat kecil tu dia duduk dalam satu bidang yang sangat bagus. Dia yang sangat menguntungkan. Kita tak tahu, mungkin dia berniaga emas ke apa ke, berniaga apa ke. Tapi bila kita cek, rupanya dia berniaga telekomunikasi. Bila dia berniaga telekomunikasi hanya di Mexico, dia menjadi orang terkaya di dunia berbanding dengan Bill Gates yang berniaga satu dunia. Okey. Jadi saya punya pemikiran, conclusion waktu tu bahawa telekomunikasi is the best. It's the best channel of the business. Okay. So, uncle pun, saya ni selalu kadang-kadang sebut uncle sebab ramai orang panggil uncle kan. Jadi, saya dapati business telekomunikasi is the best. Dan saya mencari-cari peluang di dalam Malaysia ni, apa nak start bisnes telekomunikasi. Untuk nak start satu telekomunikasi dalam Malaysia, perlukan modal yang sangat besar. Okey. Memang modal yang sangat besar. Nak buat pencawang, nak buat nak buat outlet, nak daftarkan satu jenama dekat Telekom dahulu, dekat SKMM, bukan satu perkara yang mudah. Okey. Tapi di dalam masa tengah memikirkan benda tu, tahun 2010 tiba-tiba ada satu company yang start, company tu nama dia Tone Excel waktu tu, dan dia dapat berkolaborasi dengan TuneTalk. Okay, TuneTalk adalah sebuah syarikat yang menggunakan line daripada Celcom. Tiba-tiba dia buat satu cara bagaimana nak memasarkan produk mereka tidak melalui arus perdana, tetapi mereka menggunakan teknik untuk memasarkan produk mereka melalui pengguna. Okay. Waktu tu Maxis tak pernah buat, Celcom tak pernah buat, Digi tak pernah buat, siapa pun tak pernah buat. Okay. Tiba-tiba TuneTalk memberi kepercayaan kepada Tone Excel untuk menyebarkan SIM card mereka melalui pengguna. Itu yang saya pun terus lompat masuk. Okay. Sebab satu, bidang telekomunikasi. Kedua, kita ingin bertanding untuk mencari pelanggan lah.
dalam bidang telekomunikasi macam Maxi, Celcom, Digi, U-Mobile semua, mereka akan bertanding untuk mendapatkan lebih ramai pelanggan. Kalau pelanggan tak ramai, company itu akan matilah. Okey. Contoh macam Altel dalam Malaysia ni. Mereka masuk, tapi saya lihat mereka menghadapi masalah untuk mendapatkan pelanggan, walaupun Altel itu di backup oleh keuangan yang sangat kukuh, tetapi gagal mendapatkan pelanggan, tak boleh lah. Okey, dia akan out lah. Okey. Kalau tak ada pelanggan yang beli, out. Sama juga macam Nokia. Nokia adalah satu company telefon, menjual telefon yang mempunyai nama yang cukup gagah. Maksudnya waktu tu semua orang kenal Nokia. Tapi apabila Samsung masuk, Apple masuk, okey, banyak company-company lain masuk, dan Nokia tidak mau berubah, dan apabila pelanggan tak mau beli, habislah, company itu akan hilang. Okey. Jadi dalam Tone Excel waktu tu, uncle saya punya pemikiran, okey, this is the game numbers. Okay, numbers game. Alright. Kalau kita dapat pelanggan yang ramai, okey, kita akan survive. Kita akan dapat keuntungan yang besar. So sebab itu apabila uncle pun sertai Tone Excel, dan fokusnya adalah mendapatkan customer yang ramai. Jadi untuk mendapatkan pelanggan yang ramai, perlu kuat adalah marketing. Okey. Sebab itu saya fokuskan sungguh-sungguh belajar marketing. Biarlah uncle tak reti apa pun waktu tu. Tapi sekarang uncle boleh buat website, okey. Boleh baca PHP, boleh tulis kod HTML. Okey, seorang tua yang berumur 50 lebih, kebanyakan jarang orang nak belajar benda-benda ni. Tapi disebabkan bagi saya itu salah satu keperluan untuk tahu tentang dunia marketing, online marketing. Jadi angka memperlengkapkan diri untuk faham semua perkara ini dan seboleh-bolehnya untuk menguasai bidang marketing ni. Okey. Kalau kita tak tahu bidang marketing ni, sebab itu saya selalu beritahu, product is a skeleton of the business. But marketing is a soul of the business. Okay. Produk adalah tulang belakang bisnes, marketing adalah nyawa perniagaan itu. Jadi perkiraan saya betul waktu itu, saya pun sertai dengan company itu tak ada latar belakang, tak tahu company itu duduk dekat mana sekalipun, dekat Tone Excel tu. Tapi disebabkan perkiraan itu yang penting dan dia duduk dalam bidang komunikasi, dia bukan satu company skim cepat kaya ke investment ke, bukan. Dia hanyalah satu company untuk sebagai tapak ataupun sebagai lesen. Kalau seseorang itu berjaya mencari pelanggan yang ramai, dia akan dapat keuntungan yang besar. Dan teori uncle waktu tu betul. Selepas dalam masa setahun, angka dapatlah komisen dalam 3-4 ribu sebulan waktu tu. Tapi masuk tahun kedua, angka ingat lagi komisen angka sebulan lebih kurang dalam 13 ke 14 ribu. Okey. Masuk tahun ketiga, dah cecah 40 lebih ribu sebulan. Masuk tahun keempat, dah masuk 100 lebih ribu sebulan. Jadi teori angka waktu tu betul. Okey. Pada peringkat awal dia sebagai teori, selepas 3-4 tahun teori itu menjadi betul, menjadi kenyataan, menjadi fakta. Okey. Mana ada orang
start bisnes yang orang tak pandang waktu tu, tapi selepas 4 tahun, commission tiap bulan dapat ratus-ratus ribu lebih. Okey. Dia bukan macam bisnes biasa, sebab modus operandi yang kebuat ni, yang bisnes yang angka sertai ni, kalau macam orang meniaga dapat dapat duit itu kena bagikan dulu dengan yang ini, kena bagi gaji pekerja, yang ini kena bagi sewa, yang ini expenses tu kena tolak, last sekali kena tengok what is a net profit, apakah keuntungan yang bersih. Tapi bisnes Tuan Excel ni, berapa komisen yang dia bagi, itulah keuntungan bersih, dan Uncle hanya kena perlu tolak income tax. Okay. Letak income tax one side, that's it. Okay. So, itulah punca kenapa Uncle start meniaga Tuan Excel. Sebab memang dah ada study peringkat awal, dah mengenal pasti bidang-bidang bisnes yang Uncle nak sertai di peringkat awal. Sebab itu bila dah tahu apa yang kita nak cari, bisnes apa yang kita nak buat, cara apa yang kita nak buat tu kita dah standby. Apabila datang sesuatu bisnes, peluang bisnes, mungkin orang tak nampak, okey. Tetapi kalau kita dah buat persiapan awal, mengenali sesuatu bisnes yang bagus itu, apabila peluang itu datang, orang lain mungkin tak nampak, tapi kita dah nampak terlebih dahulu. Okey. Okey, itu jawapan dia, Amar. Memang panjang jawapan Uncle ni. Tapi sebelum tu sebelum maaf mencelah lah. Saya nak tanya, Excel tu sebelum Tun Wow terjadi Tun Wow, dia sebelum ni Tun Excel. Okey, itu peringkat awal dulu nama dia Tuan Excel. Okey. Lepas tu pada 2018, okey, Tuan Excel menggunakan line daripada TuneTalk. Lepas tu 2018 DG tengok Tuan Excel ini berkembang dengan bagusnya, mereka menawarkan satu produk. Okey, menawarkan satu produk. Jadi sekarang ini produk dah ada dua lah. Satu Tuan Excel, satu lagi Tuan Wow Excel. Okey. Company ini dah diubah sikit jadi nama company Tuan Group. Dulu Tuan Excel tu satu sajalah. Bila dah ada banyak produk, mereka kena form satu lagi major company, parent company, dia panggil Tuan Group. Jadi Tuan Group ini ada dua produk lah. Satu Tuan Excel. Okay. Tuan Excel tu masih ada sampai sekarang. Dia menggunakan line daripada TuneTalk. TuneTalk menggunakan line daripada Celcom. Dan company baru masuk, Digi tawarkan satu lagi produk. Okay. Nama dia Tuan Wow Excel. Tuan Wow Excel itu menggunakan line daripada Digi. Jadi macam Uncle ni tak reti nak mempromosikan banyak produk. Uncle buat satu je lah. Okay. Bila Uncle tengok Tuan Wow Excel ini lebih baik bagi Uncle lah. Ini bagi Uncle. Lebih baik sikit dia punya package daripada Tuan Excel biasa tu. Jadi Uncle tawarkan Tuan Wow Excel sajalah. Dia tetap di bawah company yang sama. Satu masa nanti tak tahu, mungkin Celcom sendiri ke ataupun Maxis nak menawarkan satu lagi produk untuk Tuan Group, kena letak satu nama lagi. Dah jadi 3 produk. Okey, 4 produk. Jadi Uncle ni pilih mana satu yang terbaik, sebab dia duduk dalam company yang sama. Okey, mana yang terbaik Uncle buat satu je. Okey, tawarkan satu saja. Okey. So sekarang ini Tuan Group ada 2 produk. Satu berkolaborasi dengan TuneTalk, dipanggil Tuan Excel sahaja, originalnya. Yang kedua, Maxis Digi telah menawarkan satu produk untuk Tuan Group untuk Tuan Group pasarkan produk mereka, dan nama SIM card itu adalah Tuan Wow Excel. Okey. Tak tahulah satu hari nanti kalau Maxis nak ubah nama apa, dia ada jadi 3 dan 4, 5 dan begitulah seterusnya. Terima kasih Datuk kerana berkongsikan sedikit tentang diri Datuk, tentang kata latar belakang
perjalanan Datuk. Okay. Bila kita pergi kepada soalan yang lebih serius Datuk, kita pergi kepada Okey, Amar, okay. sebelum tu angka nak beri penerangan sikit, okey. Angka duduk dekat Shah Alam, okey. Tapi bila balik Kelantan ni, ramai orang panggil angka ni Datuk lah, okey. Tapi angka sebenarnya bukan Datuk, okey. Memang bukan Datuk. Tapi kecoh dekat bahagian Kelantan ni ramai orang panggil Datuk dan angka pernah buat announcement dekat YouTube, dekat Facebook. Oh. Please don't call me Datuk because I'm not Datuk. Alright? Tapi benda tu tak boleh stop. Keliling orang panggil Datuk. Penat angka beri penerangan. Pernah dekat sini angka buat satu kenduri. Kenduri perkahwinan sebelum ni lah, sebelum PKP ni. Angka buat kenduri perkahwinan untuk 4 pasangan orang di kampung ni. Okay. Waktu tu ada 8 keluarga datang. Jadi Alhamdulillah angka mampu untuk sponsor semua sekali tu. Waktu tu 8 keluarga, orang Kelantan panggil backwah ke. Backwah 8 keluarga, ramai boh. Ramai orang datang. Waktu tu pun angka pernah buat pengumuman, please don't call me Datuk because I'm not Datuk. Okay. Tetapi masih juga ramai orang panggil Datuk. Okey. Ayahnya lah. Panggil angka, panggil baik itu kadang-kadang angka pun give up lah, malah lah. Taklah kamu nak panggil apa. Itu maksudnya saya rasa lebih selesa panggil uncle lah. Panggil uncle boleh. Kalau dalam dunia internet ramai orang panggil Sifu Mazlan Abbas, okey juga. Okey. Sebab mungkin mereka beranggapan yang uncle ni banyak ajar mereka berkongsi cara-cara buat website, cara-cara nak buat marketing online, okey. Apa-apa yang uncle tahu, uncle akan kongsi pada mereka. Jadi ramai jadi yang panggil Sifu. Yang itu pun okey lagi, okey. Sebab benda ni tak membabitkan dengan masalah anugerah dan sebagainya. Tapi kalau orang tu bukan Datuk, dia panggil Datuk dan dia pun memperkenalkan diri dia dengan nama Datuk, jadi dia akan jadi isu. Sebab Datuk-Datuk ni adalah satu anugerah daripada sultan-sultan ataupun raja-raja. Okey. Kalau orang tu menyamar, kalau orang tu suka title, itu lain ceritalah. Okey. Kalau dia kena tangkap, kena buat pengesahan, okey. Yang itu dah jadi isu, okey. Tapi yang uncle ni bukan, okey. Dan uncle pun memang tak nak apa-apa title, okey. Sebab uncle start daripada bawah tanpa title, okey. Tanpa title dan ada ura-ura, memang sebelum ni ada ura-ura lah, okey. Tapi cepat-cepat uncle melarikan diri ataupun menarik diri supaya tak mau ada title. Okey. Tak mau ada title. Hidup uncle lebih senang macam ni. Bila uncle ada free, contoh dia, uncle boleh buka farm ikan. Benda ni hobi-hobi. Alright. Okey. So, itulah sebabnya uncle tak bagi orang panggil uncle Datuk. Alright. InsyaAllah. Okey, Amar. Okay. Panggil uncle pun tak apa, Amar. Baik. Terima kasih. Sebelum tu saya menjemput saudari Seri untuk bertanyakan soalan kepada uncle kita. Okey, Assalamualaikum, Uncle. Ya, Saya serba salah nak panggil Uncle sebab rasa macam tak setanding. Oh iya ke? Tapi sebabkan dah Uncle suruh panggil Uncle, saya panggil je lah. Tak ada rasa apa-apa kan? Okey. Uncle, sebelum saya pergi lebih jauh, sebenarnya banyak dah soalan-soalan yang saya akan kemukakan nanti, Datuk dah jawab. Tapi, ada soalan, saya nak tahu, kami nak tahu latar belakang pendidikan Datuk, dekat mana, study apa, sampai tahap apa, dan adakah ibu bapa Datuk ni daripada seorang usahawan juga? Boleh kami tahu? Silakan. Okey. Mak bapak saya dua-dua dah
dah muluh dah arwah dah. Okey. Dan mereka hanyalah orang kampung, Noreh Getah, dan saya pun dibesarkan di bawah di dalam lingkungan pokok-pokok getah. Okey. Dan latar belakang saya memang keluarga orang susah. Saya asal daripada Johor. Saya lepas tu saya masuk sekolah menengah di Batu Pahat, Johor. Lepas tu saya dapat matrikulasi di Sekolah Sains Kedah, Sungai Petani. Dan saya masuk kat USM, saya ambil bidang matematik. Okey. Daripada sini Angka nampak ada satu tabiat yang memang ada dalam diri Angka. Okey. Kalau nak buat satu kerja, fokus pada satu-satu perkara. Jadi, benda ni Angka belajar daripada kecil, sebab itu dekat sekolah dulu, Angka minat matematik. Kalau periksa tu, selalulah Angka dapat pelajar terbaik, dapat markah paling tinggi. Kalau dalam periksa waktu sekolah rendah tu, 100 tu benda biasa. Periksa exam dapat 100%, 100%. Jarang sangat Angka dapat bawah daripada 100%. So, sebabnya Angka sangat-sangat fokus matematik. Mata pelajaran lain kebanyakan yang ketinggal. Fokus satu je. Okey. Jadi bila masuk sekolah menengah, masuk SPM semua apa, mata pelajaran lain tak berapa nak bagus. Okey. Bahasa Inggeris pun tak berapa nak bagus. Okey. Sejarah waktu tu tak berapa nak bagus. Tapi matematik Angka 1, maksudnya mungkin markah penuh. Matematik tambahan markah penuh. Fizik ada bab-bab pengiraan, Angka dapat skor tinggi. Jadi bila SPM tu, markah Angka bahagian yang sains-sains tadi tu, matematik semua. Kalau zaman Angka dulu, tahun SPM tahun 84, 85 kalau tak salah. Matematik, subjek yang pengiraan semua tinggi-tinggi. Lepas tu yang tak elok semua kat bawah-bawah, ada 1-2 je yang kat tengah. Okey. Jadi waktu tu, even bahasa Malaysia Angka pun tak kredit. Alright. Jadi tak ada universiti yang nak terima Angka, hanya universiti sains sahaja yang menerima Angka. So Angka boleh buat degree dekat universiti sains sebab matematik Angka 1, matematik tambahan 1, fizik 1. Lebih kurang macam tu lah. Lepas tu Angka minat seni, lukisan Angka 1. Dan Angka dapat masuk universiti, Angka tak pilih lain. Macam-macam ada offer, engineering ada offer. Masa dekat matrikulasi tu, farmasi pun ada offer. Perubatan doktor pun ada offer. Okey. Tapi waktu tu kalau nak ambil perubatan kena buat dekat overseas. Tapi Angka tolak semua tu. Angka ambil satu subjek. Maknanya subjek matematik juga Angka ambil. Okey. Dan Angka boleh jadi best student matematik. Daripada matrikulasi pun best student. Masuk universiti pun Angka best student. Sebab Angka fokus satu sahaja. Okey. Bila Angka masuk universiti, Angka graduate 1990 as a best student of mathematics. Itu je lah. Okay. Sebab Angka fokus satu. Kalau dalam dunia pelajaran ke dunia apa sekalipun, dalam dunia perniagaan sekalipun, okay, kena fokus satu perkara. Okay. Sebab fokus can penetrate almost anything. Okay. Baru Angka nampak kelebihan fokus. Okay. Itulah latar belakang pelajaran Angka. Angka bukan datang daripada keluarga senang. Okay. Dan masa kat universiti pun Angka ada tunjukkan perangai suka berniaga. Masa Angka tahun 2, kalau tak salah, Angka mencetuskan fenomena. Masa kat USM tu Angka buka bengkel motor sambil belajar.
masa tahun 2 tu Angka dah, sebab Angka tak nak minta apa ni, duit daripada mak bapak. Okey. Angka memang tak minta pun. Waktu tu Angka dapat scholarship, tapi scholarship tak cukup. Nak minta dengan mak ayah masa tu, ayah mak memang tak kerja, ayah tu orang getah. Jadi Angka tak sampai hati nak minta duit. Okey. Kadang-kadang ayah tanya, cukup tak duit, cukup duit. Angka cakap cukup saja. Okey. Waktu tu bila keadaan tak cukup, Angka terpaksa cari alternatif lain. Waktu tahun 2 sekalipun masa kat USM Penang tu, Angka dah buka bengkel motor. Angka buka bengkel motor berniaga. Waktu tu Angka kena marah dengan TNC, Timbalan Night Chancellor. Dengan Night Chancellor waktu tu, Night Chancellor dekat USM adalah bekas Menteri Pelajaran di bawah zaman Dr. Mahathir, Tun Dr. Mahathir kalau tak salah, Datuk Musa Muhammad. Waktu dia Chancellor, Timbalan Chancellor USM. Dia marah Angka pasal apa berniaga, pasal apa buka bengkel motor. Okey. Uncle jenis buka bengkel motor dalam USM tanpa kebenaran. Lepas tu akhirnya dibenarkan dan berniaga. The following year, tahun selepas tu USM buka polisi membenarkan student berniaga sambil belajar. Okey. Tahun 87 ke 88 waktu tu. Tahun seterusnya, seluruh universiti waktu tu ada 5 sahaja universiti yang besar. UKM, USM, UPM, UTM, UM. Okey. Waktu tu 5 universiti yang besar ni, universiti lain tak adalah, mula melonggarkan polisi dan membenarkan pelajar mula berniaga dalam kampus. Maksudnya dalam kampus tu mereka sambil belajar dan mereka boleh berniaga. Ada yang buka kedai photostat, ada yang buka driving school, macam-macam. Okey. Tapi yang buat kepala gilanya, Angka ingat Angka lah. Orang yang mula-mula bila berasa tak cukup duit, tak mampu, rasa tak sampai hati nak minta dengan mak bapak, Angka pergi dekat USM tu, Angka pacak aje dekat kawasan USM. Macam orang dekat KB lah. Bila berasa nak niaga je, pergi dekat bandar KB, pacak je kat tengah-tengah tu. Memanglah jawapannya kena marah kan. Okey. Tapi USM waktu tu sangat bagus. Mereka sambil marah dan sambil carikan tempat yang sesuai dan benarkan Angka berniaga. Jadi Angka mencetuskan fenomena waktu tu buat kepala tak betul, hanya disebabkan tak nak minta duit dekat mak bapak saja. Okey. Dan itulah latar belakang pelajaran dan bisnes Angka. Okey Najwa? Okey Datuk. Terkejut juga sebab buka bengkel. Ingatkan ada bengkel sendiri dalam USM tu. Sebenarnya Datuk pacak kemah je lah. Bukan pacak kemah. Yelah lebih kurang pacak kemah, tapi saya pergi carilah papan zinc apa letak macam tu. Tak cantik lah. Okey, tak cantik. Memanglah jawapannya kena marah. Okey. Banyak sambutan lah. Bukan soal banyak sambutan, sebab waktu tu Angka kira dalam USM ada 4,000 motor. Okey, 4,000 biji motor. Okey. Dan mereka ni apabila rosak, mereka terpaksa hantar baiki dekat luar. Jadi sebelum nak start satu bisnes tu, kena ada dia punya study dulu. Okey. 4,000 motor, kalau kena yang perempuan-perempuan, Angka kata student perempuan, mana mereka nak pergi luar, cari kedai-kedai dekat luar. Kalau contoh tayar pecah, kena cari kawan pergi kat luar. USM kan kawasan dia besar. Okey. Nak pergi keluar, nak cari kedai motor, lepas tu kedai motor, nak panggil orang, nak pergi repair. Jadi Uncle tengok keperluan sangat-sangat tinggi dan just take opportunity. Okay.
Sambil jadi waktu ada kuliah angka pergi kuliah, sambil tak ada kuliah angka pergi repair motor. Masalahnya Datuk ambil bidang matematik, tapi macam mana Datuk boleh tiba-tiba tahu repair motor pula? Oh, ada waktu bila kita nampak peluang, okey. Bila kita nampak peluang, sebab itu ada pepatah mengatakan bila ada kemahuan, di situ ada jalan. Okey. Jadi bila angka nampak peluang macam tu, okey, waktu tu angka tak pandai, langsung tak reti nak repair motor. Duit ada sikit je. Jadi bila ada kemahuan, baru nak sangat buka bengkel motor, mulalah dok cracking your brain, cracking your idea, pecahkan. Oh, bila tiba-tiba Allah bagi satu jalan, buka-buka paper, waktu tu paper sajalah. Buka paper, ada satu kursus membaiki motosikal dekat Kuala Lumpur. 2 minggu je kursus tu. Jadinya adalah bayar berapa ratus angka tak ingat. Waktu tu angka ada satu motor buruk angka pakai. Dalam USM ni kalau tak ada motor letih sebab dia jauh-jauh tempat. Okey. Angka pernah beli motor tu dengan duit scholarship. Tetap tak minta dengan mak dengan ayah. Lepas tu bila angka nampak peluang ni, angka jual motor tu. Angka jual motor tu pergi belajar dekat KL. Belajar 2 minggu. Belajar dalam bangunan. Dalam tu adalah enjin. Jadi pengetahuan yang kita dapat tu mungkin is about 20%, 25%. Okay. Sebenarnya memang tak mampu lagi nak buka bengkel motor dengan hanya pengetahuan membaiki motor ni dalam 20 ataupun 25%. Okay. Jadi Uncle cari jalan lah. Ni ada masalah, Uncle hanya tahu 20%, Uncle masih tak boleh lagi nak baiki motor in the real life. Okay. Apa nak buat? Kemahuan ada, Allah bagi jalan lagi. Dapat idea kot. Pergi cari member-member yang kat luar, yang tahu baiki motor, angka bayar gaji contoh dia. Mana nak dapat duit? Fikirlah kemudian. Okey. Jadi dapatlah seorang kawan, bukan student, bukan apa, dia duduk luar, angka pemanggil. Jadi sambil uncle jadi bos dekat kedai tu, dekat bengkel tu, uncle orang Kelantan kata bla-bla belajar dengan foreman tu. Okey. Jadi itulah uncle. Kalau kita nak sangat dalam masa 3-4 bulan, mungkin angka punya pengetahuan membaiki motor tu mungkin dah cecah 80-90%. Whereby I can survive by own. Maksudnya kalau foreman tu nak berhenti pun dah tak ada masalah. Dan student-student yang lain pun bila tahu angka buka bengkel, bila mereka tak ada kuliah, kadang-kadang datang melepak dekat situ. Jadi angka dah boleh suruh mereka benda yang mudah-mudah, ganti tayar, tampal tayar contoh dia. Dan angka bagi upah mereka. Lagilah ramai kat bengkel angka. Okey, dalam masa promosi yang sama, ramai dekat kedai tu. Jadi dia tempat untuk student-student yang lain yang kekurangan duit juga untuk datang dan buat part time. Benda yang senang-senang angka bagi dan mereka dapat menyelesaikan masalah kewangan semasa belajar tu lagi. Okey? Okey, baiklah Datuk. Tadi Datuk, masa pengenalan Datuk ada mention tentang Datuk bekerja dekat California, bekerja dekat Amerika. Adakah Datuk buat bisnes juga kat sana? Dah. Kerja kilang. Kerja kilang. Oh. Kerja kilang apa tu? Kilang Solectron. Okay. Pernah dengar? Pernah dengar? Tak. Tak pernah dengar. Net Steel pernah dengar? Tak pernah dengar. Ini cerita lama ni Najwa. Okay. Kilang Solectron rasanya masih ada lagi di Pulau Pinang. Dulu cawangan ni banyak lah. Okay. Sebabnya paling jauh pun biasa orang pergi ke Singapura, Australia, tapi Datuk dah
Dah pergi California, Singapura pun Amerika. Singapura pun pernah juga kerja kejap. Okey. Tapi under company yang sama lah. Oh, faham. Okey. Dan soalan seterusnya, ini adalah soalan terakhir dari saya. Adakah Datuk mempunyai idola semasa Datuk mencuburi bidang perniagaan ni? Jawapannya tiada. Tiada. Tiada idola. Angka cuma lebih kurang suka buat persiapan. Okey. Study dulu. Okey. Bila dah study, contoh dia pernah juga salah satu motif Uncle nak berniaga ni, Uncle pernah letak objektif dia, Uncle nak buat keuntungan ataupun nak buat duit, bahasa simple dia nak buat duit yang banyak tapi hanya duduk di rumah. Okey. Itu Uncle punya objektif. Macam mana nak capai benda tu? Jadi target macam tu adalah target yang jarang orang buat. Okey. Lepas tu Uncle nak cari jugalah siapa orang dalam dunia ni yang hanya duduk kat rumah dan dapat duit yang banyak. Okey. Ada juga dulu Uncle jumpa seorang budak daripada luar negara, bagaimana dia boleh menjual alat-alat perabot hanya dengan duduk di rumah saja. Barang-barang perabot tu bukan barang perabot dia. Barang perabot Uncle dia. Uncle dia, pakcik dia ada satu kedai yang besar. Okey, tapi dia hanya duduk di rumah, dia boleh jual sangat banyak barang perabot. Rupanya budak tu dia asalnya dia suka main game. Lepas tu bila pakcik dia marah dia, tak apalah dia kata. Dia tolong jualkan. Dan dia buat website. Dia buat website dan dia buat promosi. Okey, daripada situ yang Uncle tahu kalau nak duduk rumah, kena tahu buat website. Okey, kena tahu main macam mana dengan Facebook. Tahu arus-arus yang datang macam sekarang ni dah ada TikTok lah. Benda-benda tu nak kena belajar. Okey. Uncle tak minat langsung untuk buat bisnes secara offline, buka kedai dekat luar ke, meniaga jumpa orang style MLM. Okey. Uncle tak bukan ke arah itu. Okey. Biarpun kebanyakan orang lihat bisnes Tuan Wow ini ataupun Tuan Excel ini boleh dilakukan secara MLM punya style, jumpa orang keluar, beri penerangan. Ada ramai yang mendapat keuntungan yang besar, dapat komisen yang besar dalam Tuan Wow dengan buat style offline macam tu. Okey. Tetapi untuk Uncle dia kurang menjadi. Bukan kurang menjadi. Uncle tak nak pergi ke arah itu. Okay. Uncle tak nak pergi. Uncle tak nak cuba, Uncle tak nak arah sebab this not my objective. Okay. Uncle punya objektif macam mana duduk rumah dapat duit banyak. Okay. Jadinya itulah, bila Uncle buat Tuan Excel, itulah modus operandi yang Uncle lakukan. Uncle buat website, Uncle buat promosi, Uncle belajar FB ad lah, grup dekat Facebook, Uncle buat website untuk ajar orang tentang produk Tuan Wow. Jadi Uncle memang tak keluar rumah. Okey. Dan hasilnya sampai sekarang ini Uncle mungkin jadi yang menerima pendapatan tertinggi daripada Tuan Wow sampai ke hari ini. Okey. Itulah hasilnya. Itulah hasilnya buat bisnes secara online. Okey Najwa? Okey Datuk. Saya rasa tu je soalan daripada saya. So saya dapatlah sedikit kalau kita nak niaga kita kena ada objektif, kita kena fokus. Dan saya serahkan semula kepada Amar. Terima kasih Saudari Sri kerana menanyakan soalan itu. Okay, terima kasih kepada Uncle juga kerana memberikan jawapan itu tadi. Jadi kita pergi kepada soalan seterusnya yang akan diajukan oleh saudara Nifkan. Okey, terima kasih Saudara Amar.
Okey, tanpa melengahkan masa, soalan yang saya akan tujukan kepada Uncle ialah, apakah motivasi utama untuk Uncle memulakan perniagaan ini? Boleh Uncle terangkan? Motivasi utama. Motivasi utama Uncle buat bisnes ni, okey. Uncle nak hidup tanpa hutang. Okey. Nak hidup tanpa hutang. Uncle suka buat pelik-pelik lah sikit kan. Okey. Kalau macam buat bisnes tadi tu, orang matematik ni, kepala otak matematik ni dia suka pecahkan satu-satu formula, satu-satu masalah. Okey. Bila Najwa tanya tadi, adakah idola. Uncle tu, bila Uncle letak satu objektif nak buat duit hanya daripada rumah, okey. Uncle cari idola, tapi jawapannya tak ada. Cari siapa yang betul-betul duduk rumah buat duit. Okey. Dalam Malaysia cari luar negara, itu yang kadang-kadang jumpa orang pelik-pelik tu, macam budak tadi. Okey. Jadi kita belajar daripada situ. Apabila buat bisnes Tuan Wow ni pula, okey. Kalau kita fikir, ramai orang fikir kan, dalam hidup ni mesti kena ada hutang. Mesti berhutang kan. Orang fikir paling-paling tak ada pun nanti bila Mikdad dah bekerja semua apa, nanti tahulah. Dah berumah tangga waktu tu, mesti orang akan kata, mana boleh tak ada hutang hidup ni. Okey. Mesti kena ada hutang. Paling-paling tak ada pun hutang kereta. Paling-paling tak ada pun hutang rumah. Okey. Dan Uncle dulu fikir, takkan kita buat satu formula bagaimana saya ingin hidup tanpa hutang. Okey. Apabila hidup tanpa hutang, orang akan fikir hidup tu susah lah. Nak beli kereta tak nak hutang. Nak beli rumah tak nak hutang. Mestilah orang tu hidup dia mungkin, kebanyakan pendapat umum akan memikirkan orang tu mestilah duduk rumah sewa sepanjang waktu. Sebab dia tak akan mampu untuk beli rumah tanpa hutang. Nak beli cash contoh dia. Nak beli kereta, tak mampu nak beli cash. Okey. Jadi Uncle nak fikir macam mana, pertama tadi nak duduk rumah dapat duit banyak. Itu objektif. Okey. Yang kedua, macam mana nak hidup tanpa hutang. Alright. Dan masih juga boleh hidup seperti orang lain. Dan Alhamdulillah dua-dua benda tu Uncle capai. Okey. Jadi apabila Uncle nak sesuatu, ada objektif, ada target yang nak dibuat, nak betul-betul nak, di situ keluar jalan. Jadi yang memotivasikan Uncle tadi itulah, macam mana nak hidup tanpa hutang. Okey. Nak dapat duit banyak hanya dengan duduk di rumah. Okey. So apabila dah letakkan formula, orang matematik ni suka fikir macam mana nak selesai. Itu yang memotivasikan Uncle sepanjang waktu. Okey, Uncle jenis tak reti nak duduk diam. Bila sangkut PKP dekat sini, apa nak buat? Okey, apa nak buat? Komisen Uncle setiap bulan masih masuk. Oh, orang cerita, pelihara ikan boleh jual secara online. Uncle tak nak buka kedai. Okey. Oh, boleh buat online. Okeylah. Bolehlah buat mana orang kata. Sebab apa? Sebab dia boleh jual secara online. Nama nak jual offline, Uncle tak nak. Okey. Tapi kalau ada orang buat offline, datang nak beli ikan ke apa ke, okey. Yang ini sekadar suka-suka. Alright. Sekadar suka untuk ikan ni, Uncle buat ni sebab Uncle letak satu target, kenapa orang Malaysia beli ikan kat luar negara. Jadi benda tu akan menjadi satu motivasi.
Kenapa kita tak boleh selesaikan? Kenapa tak ada orang dalam Malaysia ni boleh supply dalam negara? Sampai orang kena cari ikan daripada Thailand, sedangkan benda ni boleh dijual secara online. Okey. So, angka buat lah. Capai tak capai, wallahualam. Itu satu perkara yang memotivasikan angka. Macam mana nak pecahkan tradisi ni, orang Malaysia jangan beli ikan kat luar negara. Ikan-ikan hiasan ni. Beli kat Malaysia. Alright. Sebab takat ni tak ada lagi orang buat. Okey, tak ada lagi orang buat. So, angka buat lah. Itu perkara angka. Tak ada motivasi. You have to create your own target. Macam tu lah. Kita kena sentiasa create satu perkara yang boleh memotivasikan diri kita. Angka, motivasi hari tu, yang dulu ni, macam mana nak duduk rumah, boleh buat duit. Cari sendiri penyelesaian dia. Masalah kedua, macam mana nak hidup tanpa hutang. Okey, dua perkara tu. So, alhamdulillah sekarang ni dua-dua dapat diselesaikan. Okey, angka boleh beli rumah, beli tanah, okey. Angka boleh beli kereta BMW. Angka boleh beli rumah macam dekat Shah Alam tu berjuta-juta. Dan langsung tak ada hutang. Okey, boleh pun angka hidup. Okey. Okay. Tanpa hutang, tapi kena letakkan objektif tu, dan itulah yang akan mendrivekan kita ataupun memotivasikan kita untuk mencapai sesuatu. Okey, Mikdad? Okey, terima kasih Datuk. Sama. Yang angka buat ni pun dah ramai yang tahu, yang telah viral di dalam TikTok yang tentang Datuk apa? Dia ada ikan laga antara yang terbesar di Kelantan. Yang itu pun saya dapat daripada member-member yang bagi tahu. Yang antara yang terbesar di Kelantan ni. Ada saya buat status yang kolam Datuk itu. Okey, ramai yang komen terbesar di Malaysia. Terbesar di Malaysia. Bukan saja di Kelantan. Okey, Datuk, ada soalan lain lagi. Okey, soalan yang kedua. Apakah faktor yang mendorong Datuk untuk memulakan perniagaan ini? Maksudnya macam dah jawab tadi. Faktor yang mendorong Datuk memulakan perniagaan ini. Dah jadi Datuk. Uncle. Apa yang mendorong? Mendorong tu benda yang kita letak target tadi itulah. What is your target in life? Okay. Kalau dalam hidup kita ni tak ada target, okay. Contoh ginilah. Okay. Kita masuk dalam kereta, start kereta, orang tanya nak pergi mana? Orang tanya, boh nak pergi mana boh? Cuba bayangkan seseorang itu menjawab, saya tak tahu nak pergi mana. Kemana hala tuju kereta tu? Dia orang yang bawa kereta tapi tak tahu pergi mana. Okey. Itulah yang berlaku dalam kebanyakan hidup manusia ni. Ramai okey. Dia bawa kereta tapi tak tahu nak pergi mana. Jadi keadaan akan menentukan dia. Okey, keadaan akan menentukan dia. Kalau dia jalan, dia pening-pening, dia jalan, tengok jalan tu blok, jalan sedang diperbaiki, dia akan pusing ke tempat lain. Okey. Jalan lagi jumpa traffic light, dia kena berhenti, lepas tu dia tak tahu. Apa ni, kemana jalan tu ada, situlah dia jalan pusing tanpa tujuan. Okey. Manusia ataupun orang yang tidak ada objektif dalam hidup adalah seperti orang yang bawa kenderaan tanpa hala tuju. Jalan itulah yang akan mengheret dia nak sampai ke mana. Okey. Jalan tu yang akan mengheret dia nak sampai ke mana. Tapi kalau seorang tu masuk dalam kereta, okey, nak pergi mana? Saya nak pergi ke Gua Musang, contoh dia. Dia ada jalan yang dia nak tuju. Walaupun jalan itu sedang diperbaiki, dia terpaksa pusing ke tempat lain, tetapi dia tetap akan menghala ke Gua Musang. Ada target. Ada target. Orang yang tak ada target hidup dia, keadaan di sekitar dia akan menentukan kehidupan dia. Okey. Macam yang tadi tu, jalan yang menentukan ke mana dia nak sampai. Dia tak ada target. Mungkin dia sampai ke, tak tahu, ke mana-mana dia sampai.
Okay. Silap boleh sampai ke Thailand sebab tak ada apa. Dia hanya di mana ada jalan di situ dia ikut je. Okey. Mana jalan tak boleh lalu dia tak ikut lah. Jadi orang seperti ini yang tidak ada objektif, tak ada tujuan hidup dia, keadaan sekeliling akan menentukan kehidupan mereka. Bukan dia yang menentukan hala tuju kehidupan dia. Okey. Angka tak nak macam tu. Angka ada target. Mana angka nak pergi? Angka nak pergi kepada satu kehidupan yang tak ada hutang. Jadi arah itu semua mengarah ke situ lah. Angka nak pergi kepada satu keadaan di mana angka boleh buat duit banyak dengan hanya duduk di rumah. Okey. Jadi angka lah yang menentukan keadaan tu. Apa yang mungkin untuk capai target yang tadi ni? Contoh dia. Oh, kena belajar buat website. Biar angka tak tahu pun. Zaman angka mana tahu website ni, tak tahu. Tapi belajar sendiri. Pergilah, ada je sahaja jalan. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Allah akan bagi jalan pada kita. Okey. Aku pergi buka website. Buka YouTube lah. How to create website. Belajar. Macam mana nak tulis kod. Belajar macam mana, apa tu HTML. Okey, apa tu JavaScript. Apa tu PHP. Apa tu cPanel. Belajar sikit-sikit. Okey. Belajar sikit-sikit. Oh, sekarang ni nak belajar apa itu Bootstrap. Macam mana website kita boleh compatible dengan handphone. Oh, belajar tu. Ni nanti ada masa ni yang kena nak belajar macam mana nak buat apps pula. Okey, sebab sekarang dunia dah belajar dunia apps. Kena belajar sikit-sikit. Okey. So, kena ada objektif. Bila ada objektif, itulah yang mendorong kita untuk bergerak. Macam orang tadi tu, dia ada objektif nak pergi ke Gua Musang. Jadi itulah objektif, itulah yang mendorong dia nak terus sampai ke Gua Musang. Okey. Macam Uncle tadi, Uncle ada 2 objektif, itulah yang Uncle nak capai. Okey, itulah yang mendorong Uncle untuk bergerak. Okey. Dalam perjalanan itu dah tentu akan ada masalah. Okey. Contoh dalam perjalanan ke Gua Musang tentu ada masalah. Contohnya minyak dah kurang, badan dah letih. Okey. Tapi apabila masalah-masalah itu timbul, kita akan cuba selesaikan. Sebab kita dah ada objektif nak pergi ke Gua Musang. Okey. Badan letih, rehatlah kejap. Okey. Minyak tak ada, pergilah isi minyak. Itu nama masalah tu. Okey. Super juga Uncle nak pergi ke tahap tadi tu. Jumpa masalah tapi selesaikanlah. Alright. Allah bagi kita otak, brain to solve the problem. Okey. Tak ada benda yang tak boleh solve. Selesaikan. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Okey. Okey, Mikdad. Okey, terima kasih Datuk. Terima kasih Uncle. No problem. Okay, soalan yang ketiga Uncle. Asalnya ni soalan ni pun Uncle dah jawab asalnya. Adakah Uncle membuat rancangan perniagaan, business plan? Business plan. Uncle tak buat. Okey. Tak ada buat. Masuk Mikdad tu yang business plan ni setahu Uncle kalau orang nak buat loan, nak buat apa, kena buat business plan. Itu ke maksud Mikdad? Tak, maksudnya dari segi lebih kurang macam itulah. Kalau macam syarikat-syarikat lain ada business plan sebelum buat perniagaan. Uncle tak ada. Maksudnya yang menguruskan tu betul-betul Datuk, tak ada organisasi lain lah. Bawah Datuk tak ada. Tak ada. Okey. Cumanya apabila komisen Uncle tu dah banyak, okey, dah ratus-ratus ribu setiap bulan, Uncle bagi je lah. Okey. Bagi support adik-beradik, okey, support sesiapa yang memerlukan, okey. Sebab itu untuk bisnes Tone Wow ni, Uncle tak perlu ada office.
Okey, angka tak perlu ada pekerja. Okey, sebab angka one man show kan. Okey. Angka buat promosi sendiri. Angka buat jual SIM card sendiri. Tapi bila benda tu dah banyak, okeylah. Panggillah adik-beradik, siapa yang boleh tolong postkan SIM card, contoh dia. Okey. Dulu peringkat awal angka daftarkan sendiri, lepas tu minta kawan-kawan tolong adik-beradik bagilah gaji dekat dia, tolong daftarkan. Okey, itu bab-bab pengurusan dia. Kalau macam Mikdad pun Najwa katalah tiap bulan masuk 200,000, tak ada kerja. Okey, apa nak buat? Okay. Takkan kita satu hari nak makan 10 pinggan kot. Lamb chop contoh, mana larat. Duit banyak pun makan tetap serupa itu juga. Serupa tolong. Okey. Jadi kita kongsi-kongsi lah dengan adik-beradik, dengan saudara mara, dengan siapa-siapa yang sepatutnya untuk dikongsi, kita kena kongsi. Okey. Tetapi bukan satu keperluan. Kalau macam orang meniaga besar-besar, ada office semua apa tu, mereka satu keperluan untuk bayar duit sewa office. Mereka nak bayar gaji pekerja, itu satu keperluan, satu mesti kena buat. Okey, kalau tidak perniagaan mereka tak jalan. Bisnes orang tak perlu. Malahan untung berlipat kali ganda tapi tak perlu ada benda-benda tu. Okey. Alright, Mikdad? Okey, terima kasih Uncle. Rasanya semua soalan yang saya nak tanya ni Uncle dah bagi tahu, dah jawab. Okey, soalan ni last lah. Soalan ni daripada ramai member-member daripada Tuan jugalah. Berapakah income Uncle yang terkini setiap bulan? Sebab Uncle dah masukkan dalam Uncle buat sendiri company. Tapi ratus-ratus ribu lah. Masih ratus-ratus ribu lagi. Alright. Masih ratus-ratus ribu lagi. Spesifik dia pun Uncle pun tak ingat. Okay. Tapi lebih kurang gitulah. Alah. Tak payahlah tanya Uncle punya. Tanya yang toke ton Excel ke ton wow. Lagi banyak jawapan. Okay. Tapi komisen tu tak penting. Alright. Yang terkini aku pun tak ingat lah. Tapi setahun tu kalau kumpul masih juta lagi lah. Okay, juta lagi. Itu je lah. Okay. Okay, terima kasih. Itu saja soalan untuk Mikdad pada hari ni. Okay. Terah kepada moderator kita, Amar. Terima kasih Mikdad kerana ajukan soalan itu. Terima kasih kepada Uncle kongsikan pengalaman dan tadilah. Jadi soalan sebentar lagi akan diutarakan oleh saudari Hani. Silakan. Terima kasih saudara Amar. Jadi saya nak bertanyakan soalan kepada Uncle. Apabila perniagaan Uncle berkembang, apakah risiko utama yang terdapat dalam perniagaan tersebut? Risiko utama bagi Uncle ni, okey. Semua perniagaan itu ada risiko. Okey. Apa pun perniagaan tu ada risiko. Contoh macam contoh Maxis lah, okey. Memang dia dah wujud dalam Malaysia ni dah puluh-puluh tahun, 30-40 tahun dah. Okey. Tapi tak ada siapa-siapa yang boleh janji dia akan wujud minggu hadapan. Okey. Tak ada. Risiko tetap ada. Macam orang baru ni yang ketengok, orang berniaga restoran. Okey. Berpuluh tahun dah berniaga, sangat maju, ada banyak cawangan. Bila kena COVID-19, pum, habis perniagaan dia. Sekarang dah plan untuk tutup. Alright. Untuk bisnes telekomunikasi ni, apa juga memang ada risiko dia. Okey. Cumanya, kita tak payah fikir sangat tentang risiko tu lah. Okay. Mana ada peluang kita ambil dulu.
Alright. Masa angka buat bisnes ni dulu, awal-awal, okay, masa komisen angka naik sikit. Perumpamaan dia waktu tu angka duduk dekat Taman Medan Petaling Jaya. Masa peringkat awal angka buat, ramai orang beritahu, yang ini bisnes ni apa ni, bisnes MLM ni, cari-cari orang ni. Okay. Ini tak boleh pergi. Ada yang kata nasihat dekat angka Cik Lan, dia kata carilah kerja lain, buat bisnes mengarut macam ni. Ini bisnes takkan lama punya. Okay. Itu pandangan mereka. Tapi angka dah buat benda ni dah masuk 11 tahun. Dah masuk 11 tahun sampai hari ni angka masih dapat komisen lagi. Okay. So angka jenis tak fikir risiko. Okey. Apa peluang yang ada, ambil dulu. Risiko semua perniagaan, semua apa pun dalam kehidupan kita ni pun ada risiko. Okey. Sampai kalau sekarang ni kita tanya orang pun, hari ni dia hidup, sebenarnya esok pun tak tahu sama ada hidup ke tidak. Itu nyawa tu. Okey. Macam-macam risiko akan berlaku. Okey. Jadi untuk pergi benda ni jangan fikir risiko lah. Alright. Kita letak target macam tadi. Kalau Hani target nak start kereta pergi ke Gua Musang tadi. Okey. Kalau Hani fikir apa risiko yang mungkin berlaku? Risiko aksiden. Risiko kereta masuk dalam sungai. Risiko macam-macam. Habis? Jawapannya sudah. Hani tak nak pergi ke Gua Musang? Okey. Risiko tetap ada, tapi tolak tepilah dulu. Okey. Apabila kita dah letak target, okey, kita jalan je. Apa risiko yang datang, selesaikan. Apa masalah yang datang, kita selesaikan. Dalam perjalanan habis minyak, selesaikanlah. Dalam perjalanan kereta rosak, selesaikanlah. Okey. InsyaAllah kita akan ada kemampuan untuk menyelesaikan apa juga risiko yang datang, apa juga masalah yang datang. Okey. Tapi pokok pangkal kena ada objektif nak duduk depan. Risiko tolak tepi. Okey. Kalau kita tak sanggup menghadapi risiko, dia cerita macam Mak Jenin. Okey. Kalau Hani pernah ingat cerita Mak Jenin, dia duduk atas pokok. Dia duduk berangan-angan ni kan atas pokok. Kalau aku bela kambing sepasang, dia kata nanti kalau lepas beberapa bulan, lepas tahun kambing tu beranak, dapat katalah dapat 10 ekor anak, dia kata. Dapat 10 ekor anak, nanti anak tu bila besar dia akan beranak lagi. Kalau beribu macam mana aku nak jaga, dia kata. Wish, kalau beribu jaga, ni risiko ni. Aku nanti orang marah aku nak kena cari ladang yang luas. Nanti orang marah, macam-macam risiko berlaku ni, macam-macam masalah akan timbul. Kesudahnya dia tak bela pun. Hanya disebabkan dia takut risiko, dia takut dengan masalah, dia tak bela pun. Tak mula sekalipun. Okey. Lalas duduk dekat pelepah nyo tu, julak nyo tu, berdebu, dia jatuh. Okey. Itu orang cerita angan-angan Mak Jenin. Sebab terlalu mikirkan masalah, terlalu memikirkan risiko. Okey. Akhirnya meniaga pun tidak. Alright. Macam orang gitu, angka ada dengar orang tu sembang dengan ke. Macam mana ni, duit asyik tak ada. Nak niaga nasi lemak lah, dia kata. Nak niaga nasi lemak, habis kalau PKP suruh tutup, Allah, tak boleh berniaga kak. Kalau pelanggan datang ramai-ramai, macam mana nak handle? Kesudahnya dia tak buat pun. Dia takut dengan masalah tu, dia tak buat. Okay. Jadi tak buat, apa pun tak dapat. So, Hani kalau ada target, pergi sahaja, jangan fikir risiko. Risiko datang, masalah datang, kita selesaikan. Okay? Baik.
Okey. Kemudian nak tanya Uncle, sepanjang perjalanan perniagaan Uncle, apakah momen-momen yang indah? Contoh macam dapat award ke? Okey. Dapat award daripada Tun Excel tu memang banyak lah. Okey. Banyak. Tun Excel adalah satu company yang mengenang jasa-jasa pengedar-pengedar mereka. Okey. Tetapi manisnya sesuatu kejayaan, okey, bukan apabila kita mencapai target tadi tu. Okey. Macam Angka bagi contoh tadi, okey. Jadi kenangan manis, kenangan yang seronok adalah macam contoh, Hani nak pergi ke Gua Musang tadi tu. Okey. Ramai orang fikir kita akan mencapai kejayaan ataupun mencapai happiness, kegembiraan apabila kita sampai ke Gua Musang tadi. Tapi bagi Uncle, cuba fikir betul-betul. Sebenarnya bukan apabila kita sampai, kita akan happy. Tak. Okey. Kenangan manis tu sebenarnya apabila kita berjaya menyelesaikan satu-satu masalah di dalam proses untuk mencapai ke tempat yang nak dituju, mencapai target. Contoh dia, nak pergi ke Gua Musang. Dalam perjalanan tiba-tiba kereta tu tak boleh bergerak, ada orang accident contoh dia. Alright. Hani pun tengok mungkin ada orang tua ke, perempuan tua ke apa ke. Hani turun kejap dan tolong dia. Tolong dia dan makcik tu cakap terima kasih lah semua apa, tolong makcik gini-gini. Itulah kegembiraan yang kita capai. Padahal kita nak pergi Gua Musang. Dalam pergi Gua Musang tadi ada halangan sebab kereta blok depan kita sebab dia accident contoh dia. Okey. Hani pun tolong turun, lepas tu mungkin ajak orang lain tolong tolak kereta supaya kereta yang lain boleh bergerak. Okey. Dalam masa yang sama tu tolong. Okey. Padahal itu sebenarnya masalah yang dihadapi nak sampai ke Gua Musang. Tetapi apabila Hani berjaya untuk menyelesaikan masalah tu, itu adalah happiness. Okey. Jadi happiness, kenangan manis untuk sampai macam Uncle ni terlalu banyak kenangan manis. Tak ada satu pun kenangan manis yang paling manis. Sebab semuanya paling manis. Dalam perjalanan tu ada masalah. Contoh dia, bila promote orang tak hendak. Promote banyak sampai ke pagi orang tak ada orang yang nak join SIM card Uncle contoh dia. Uncle ubah cara, promote pakai tu, promote pakai ni, promote adjust dekat website, adjust dekat sana, campak balik dekat market. Tiba-tiba, datang 10 orang pula. Bila Uncle ubah cara, Uncle selalu pesan, if you don't like the result, you just simply change the approach. Jika kamu tak suka hasil yang apa yang kamu dapat, tukar cara pendekatan. Okey. Bila Uncle tukar approach, dapat orang berjujut-jujut lah, katalah masuk. Mestilah itu satu kegembiraan untuk Uncle. Alhamdulillah, akhirnya berjaya juga jumpa satu cara macam mana nak ajak orang masuk, contoh dia. Itu baru satu masalah. Okey. Dalam perjalanan tadi tu jumpa masalah lain. Apabila kita berjaya menyelesaikan masalah, that is happiness. Dan setiap perjalanan itu dalam proses nak sampai ke tempat yang Uncle nak tuju, setiap perjalanan, setiap satu masalah itu apabila dapat diselesaikan, itu adalah kenangan manis yang terlalu banyak. Uncle tak boleh nak share pun apa pun. Okey, Hani? Okey, Uncle.
Okey. Kiranya macam setiap masalah yang terjadi tu merupakan satu kenangan manis bagi Uncle. Betul. Jadi banyak Okey. sangat angka pun tak tahu mana satu. Tak apa. Okey, Okey. jadi terima kasih Uncle. Itu sahaja soalan daripada Hani. Okey. Ya ni. Ada lagi? Ada banyak lagi. Kalau Dah ada banyak lagi. minum dulu. Apa dia, Ama? Kalau nak minum boleh minum dulu. Sambung tenaga. Okey, nanti angka minum dulu. Zak. Okey. Okey, terima kasih kepada Uncle lah sebab jawab soalan Hani tadi. Okey, kita sambung kepada soalan seterusnya yang akan diberikan oleh saudari Hanani. Silakan. Terima kasih kepada saudara Amar. Okey, saya akan tanya soalan yang pertama ialah apa yang Uncle akan lakukan secara berbeza jika Uncle terpaksa melakukan perniagaan sekali lagi? Apa yang Uncle akan lakukan secara berbeza? Kena Jika Uncle lakukan terpaksa lagi sekali. melakukan perniagaan Terpaksa sekali lagi. melakukan. Uncle rasanya untuk lakukan sesuatu perkara tu, okey, tak, method dia, formula dia, Uncle tak akan ubah apa-apa formula. Okey. Uncle pegang kepada satu formula, okey. The mother of perfectness is repetition. Okey. Ibu kepada satu-satu kesempurnaan adalah melakukan satu perkara itu berulang-ulang kali. Maksud Uncle, katalah Uncle kena buat bisnes lain. Caranya sama sahaja. Okey. Untuk Uncle menguasai bisnes baru tadi tu, Uncle akan buat promosi, dah sudah tentu promosi. Ni contoh yang terbaik. Uncle cuba-cuba pelihara ikan laga. Okey. Ini bisnes lain daripada telekomunikasi. Alright. Caranya sama. Method dia, flow dia sama. Uncle buat promosi dengan satu cara. Kalau cara tu tak jadi, Uncle ubah cara dia. Uncle masukkan, sekarang ni kan macam-macam. Uncle masukkan TikTok. Dekat TikTok tak jalan, Uncle mungkin masukkan Telegram. Dekat Telegram tak jalan, Uncle promosi dekat YouTube. Padahal benda tu sama juga sebelum ni. Okey? Sebelum ni. Cara ni tak jadi juga, mungkin Uncle buat package percuma ke, buat iklan percuma ke, mengumpulkan subscriber. Cara dia sama. Uncle akan lepas satu-satu. Kalau Uncle tak puas hati dengan teknik tu, dengan cara promosi tu, okey, Uncle ubah cara lain. Kalau Uncle tak suka cara tu, Uncle ubah cara lain. Okey. Sebab itu, Hanani, kalau Hanani tengok, orang berjaya, okey, dia lebih banyak kali gagal berbanding orang gagal. Maksudnya kalau orang yang gagal ni, dia cuba satu cara, dua cara tak menjadi, dia give up. Orang berjaya ini, dia gagal mungkin 200 kali. Tapi kali ke-201, dia jumpa jalan. Orang gagal 2 kali gagal. Lepas tu, orang Kelantan kata dia pergi. Dia give up. Alright? Orang berjaya ni, dia tak dalam kamus kehidupan mereka tidak ada perkataan give up. Buat cara ni tak jadi, ubah cara lain. Tak jadi, ubah cara lain. Jadi method untuk Uncle adalah sama. Kalau Uncle kena buat bisnes baru dan sekarang ni Uncle main-main buat satu bisnes baru, cara dia sama je. Uncle akan keep on doing the same thing. Kalau tak puas hati cara tu, ubah cara lain. Ni dalam bisnes yang Uncle terangkan tadi adalah promosi. Promosi kena berulang-ulang kali dengan cara-cara yang berbeza-beza. InsyaAllah benda tu satu hari nanti Hanani cuba cara ni tak jadi. Cuba cara ni tak jadi. Promote cara ni tak jadi. Promote cara ni tak jadi. Jangan give up. Give up habis.
Okey. Biarlah Nani kena buat satu produk baru ke, bisnes baru ke, promote. Cara dia jadi, ubah cara lain. Tak jadi, ubah cara lain. Kalau give up, habis. Okey. So, caranya angka memang angka tak fikir akan ada cara baru. Okey. Caranya, try sahaja apa-apa yang logik, apa-apa yang possible untuk Uncle marketkan sesuatu produk. Okey. Uncle jawab Hanani punya soalan Hanani. Ya, terima kasih. Sama. Soalan seterusnya, apakah rancangan Uncle untuk masa depan dari segi untuk memperkembangkan lagi perniagaan Uncle? Uncle tak ada apa-apa perancangan untuk masa depan. Okey. Sebabnya rezeki yang Allah bagi tu. Sebab itu apabila Uncle berjaya capai objektif Uncle tu, duduk rumah dapat duit banyak. Okey. Dan apabila Uncle pilih satu perniagaan yang bagi Uncle yang terbaik, itu bidang telekomunikasi. Okey. Sekarang ni contohlah macam Hanani. Hanani buat satu bisnes, dia untung meningkat sampai satu tahap Hanani berjaya mencapai target tadi tu, dan bila Hanani tak buat apa pun dia automatik berkembang. Okey. Hanani duduk relax macam ni, duduk pelero ikan ke, tapi komisen tu makin naik. Bila makin naik, Uncle tak ada perancangan lagi lah. Okey. Tak ada apa-apa perancangan masa depan. Yang mungkin ada, Uncle nak bantu-bantu. Nak membiayai sepenuhnya. Kalau ada usahawan-usahawan, pelajar-pelajar orang baru ke yang nak berniaga dalam bidang telekomunikasi, lebih spesifik dalam Tun Wow, ni Uncle ada keluarkan satu video kat YouTube. Kalau ada siapa-siapa Uncle kata yang memenuhi beberapa kriteria seperti Uncle sebelum ini, disebabkan Uncle dah duduk satu level yang lain, komisen Uncle pun alhamdulillah banyak. Uncle nak support 100% orang yang mempunyai kriteria seperti Uncle sebelum ini. Kriteria dia yang pertama, orang tu sering tak cukup duit. Okey. Tak cukup duit, tapi dia tak cukup duit lah. Kalau orang tu cukup duit, tak payahlah. Okey, tak payahlah main jumpa Uncle. Okey. Kedua, dia minat berniaga. Okey. Ada orang tak cukup duit tapi tak minat berniaga. Yang ini bukan kriteria yang Uncle nak. Sebab Uncle nak cari kriteria yang sama dengan Uncle. Uncle dulu tak cukup duit. Okey. Bila anak dah makin ramai, duit asyik tak cukup. Okey. Lepas tu Uncle sangat-sangat minat berniaga. Nak jumpa orang ke, nak promosi ke apa, sangat-sangat minat berniaga. Yang ketiga, Uncle kerja sangat kuat. Kalau Uncle dapat satu perniagaan, okey, Uncle akan kerja kuat. Bila ada kelapangan, Uncle akan promote. Maksudnya tak ada masa untuk buang masa. Okey. Uncle ada 3 kriteria ni, memerlukan duit. Okey, sangat-sangat memerlukan duit. Kedua, sangat minat berniaga. Ketiga, sangat kuat bekerja. Okey. Ada 3 kriteria ni, Uncle nak support orang tu. Maksudnya kalau dia nak berniaga SIM card, dia tak payah lagi nak cari bisnes lain. Uncle dah ada satu bisnes SIM card. Uncle bagi free SIM card kat dia, pergilah jual. Okey. Bila jual, dapat duit jualan tu, kamu ambil lah. Tak payah bagi kat Uncle. Okey.
Lepas tu kalau kawan tu top up, pelanggan dia top up, komisen dia yang dapat. Okey. Contoh macam SIM card tu sekarang ni harga sekeping RM10. Okey. Uncle support. Kalau orang tu ada 3 kriteria tadi tu, okey, mari datang, Uncle support. Uncle bagi SIM card. 10 keping ke. Dia jual dekat pelanggan dapat RM100. RM100 kamu ambil. Uncle tak nak ambil. Bila 10 orang tadi tu top up, dapatlah kamu komisen. Habis 10 tu datang lagi jumpa Uncle. Uncle bagi lagi 10 ke. Uncle bagi 20. Uncle free. Uncle beli SIM card tu. Tapi Uncle nak support orang yang betul-betul nak berniaga. Yang betul-betul ada 3 kriteria. Itulah perancangan Uncle masa akan datang ni lah. Yang Uncle boleh teringat. Okay. Uncle nak support siapa yang baru nak naik dan ada kriteria-kriteria seperti Uncle sebelum ni. Okay. Kalau tak ada, tak payahlah. Okay. Sebab dia akan membuang masa orang tu. Bukan membuang masa Uncle lah. Uncle memang buang masa je untuk jaga ikan. Okay. Alright. Okay. Soalan terakhir saya. Nasihat apa berdasarkan pengalaman Datuk sendiri yang Uncle ada untuk pelajar yang berminat untuk memulakan perniagaan? Kalau nak memulakan perniagaan, pertama Uncle nasihatkan pilih perniagaan yang terbaik. Okay. Nak pilih perniagaan yang terbaik, kena ada study dulu. Okay. Putih panggil measure twice, cuts one. Okay. Maksudnya ukur 2 kali, potong sekali. Kalau macam kayu tu, kena ukur betul-betul. 2-3 kali ukur, baru potong. Kalau macam setengah orang main ukur lebih kurang, okay, terus potong, tiba-tiba tengok pendek, kayu tu dah tak boleh guna. Sebelum terjun dalam satu-satu perniagaan, kaji dulu tentang buruk baik perniagaan itu. Okey, buruk baik. Jangan tanpa usul periksa orang datang bagus ini berniaga memang untung. Masuk 1,000 dalam masa 5 bulan boleh jadi jutawan ke apa ke. Kita pula ini bisnes ni memang bagus, dijamin oleh bank negara ke, bunyi dia sangat bagus. Kita pun tanpa usul periksa lompat, boom. Tengok-tengok bisnes tu tak betul, rugi. Ada orang berniaga buka restoran, dia tak study apa pun. Dia ada modal, baru ni ada modal 400,000. Lompat dalam bisnes restoran. Dia tak tahu masakan dia okey ke tak okey ke, dia tak study apa. Dalam masa 6 bulan, tutup kedai. Habis duit. Okey. Maksudnya sebelum lompat dalam satu bisnes, study dulu. Study dulu. Macam Uncle, study dulu. Bisnes apa nak buat? Nak buka stesen minyak ke? Uncle nak buka kedai ke? Uncle nak buka restoran ke? Uncle nak buka company insurans ke? Uncle senaraikan dulu, okey. Lepas tu study betul-betul. Oh, lalas Uncle rasa yang sesuai dengan Uncle adalah perniagaan MLM. Tetapi bukan MLM tu maksud dia pergi jumpa orang, niaga larut malam, bukan. Maksud business networking, dia panggil networking. Alright. Bila business networking, dalam banyak-banyak business networking ada orang jual produk kesihatan, kecantikan, macam-macam. Uncle cari satu produk mana yang baik. Okey, Uncle study lagi dan akhirnya Uncle dapat bisnes yang terbaik kalau ada sangkut paut dengan telekomunikasi. Jadi dalam masa beberapa tahun Uncle tak join apa-apa bisnes. Tapi apabila datang je satu bisnes, Uncle kata, yang ini yang Uncle tunggu. Okey.
bukan semua apa barang yang melintas depan kita semua kita nak try. Yang itu sakit lah. Okay. Jadi kena buat proper study. Benda tu lalu je, oh, angka dah kenal. Yang inilah benda yang kena. Okay. Apabila biarlah company tu tak ada background, tak ada apa, tak ada track record, tak ada apa, tapi angka dah mengenal pasti apa yang angka nak buat, angka pun ambil. Okay. Itu ramai orang hantam sembrono. Okay. Tak nak study, tak nak apa, terus masuk. Tengok-tengok masuk, salah. Habis duit, kadang-kadang habis duit, habis masa. Okay. Salah pilih bisnes. Alright. Jadi untuk buat bisnes, kena pilih bisnes tu elok-elok. Kena study dulu sebelum pilih. Yang kedua, nasihat uncle, jangan ada fikir nak buat bisnes perlu ada modal. Okay. Perlu ada duit. Itu nak buat bisnes besar, modal kena besar. Itu semua pembohong. Okay. Semua benda tu tak betul. Alright. Semua benda tu tak betul. Okay. Dah ramai orang buktikan modal bukanlah perkara utama untuk berjaya dalam satu-satu bisnes. Okay. Modal ni, angka letakkan nombor ke, tak tahu nombor ke 50 rasanya. Okay. Yang nombor 1 tu bukan modal. Ramai orang kata nak berniaga perlu ada modal. Okay. Tapi sebenarnya modal yang Allah bagi tu dah cukup dah. Ada otak. Yang penting kemahuan. Kemahuan, ilmu. Itu nombor 1, nombor 2, nombor 3 tu. Okay. Bukan modal. Modal tu jauh ke bawah. Okay. Itulah pesanan ke. Pertama, study dulu sebelum menyertai satu-satu bisnes. Kedua, jangan ada mentaliti fikir nak start bisnes kena ada modal. Alright. Modal tu boleh datang kemudian, usahanya lain. Okay, itu 2 nasihat angka. Alright. Anani? Terima kasih. Sama. Dengan tamatnya soalan itu tadi, maka berakhirlah temu bual kita pada pagi ini. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Tuan Mazlan Abbas atas kesudian menerima jemputan kami dan berkongsi perjalanan hidup Uncle sendiri. Terima kasih juga sahabat-sahabat yang telah bekerjasama menjayakan temu bual kita pada pagi ini. Kami ingin memohon maaf sekiranya terdapat kekurangan dan keterlanjuran kami semasa temu bual kita pada hari ini. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap saya ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.